شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. Yang saya muliakan, dua orang tetamu kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya Al-Fadhil Ustaz Najdi bin Muhammad Nur, ya, daripada MAIS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis. Tuan-tuan mungkin ada yang sebelum ni perasan poster yang kita keluarkan itu dinyatakan Al-Fadhil CEO kita Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Nur. Muhammad Nazim Muhammad Nur tak mai, Muhammad Najdi Muhammad Nur mai. Walaupun saya sampaikan salam daripada Al-Fadhil Ustaz Nazim yang tidak dapat hadir pada malam ini kerana tak berapa sihat. Dan dia hantarkan orang kuat dia, orang kanan dia di MAIP, ya. Jadi dan pada masa yang sama sebab dia Ustaz Nazim dia memang berhajat sebenarnya nak ke masjid ini. Dia telefon saya tadi pukul 6 tu pun suara pun dah tak ada dah. Dia kata dia hutang satu kuliah maghrib dengan kita sebab dia tak boleh main malam ni. Jadi dia minta kita aturkan nantilah bila dia sihat, insya-Allah. Panelis kita yang di sebelah kiri saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal Azizan. Orang kenal dia sebagai Ustaz Mat Melaya orang. Saya pun tak tahu sama ada dia keluaran memang dipanggil Mat Melaya sebab dia ngaji di Universiti Malaya ataupun dia cengai macam harimau Melaya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bertandang ke masjid kami, Masjid Osman bin Affan. Seterusnya yang saya hormati barisan imam, pegawai masjid, AJK Karya, ketua-ketua komuniti pengerusi JPKK dan seterusnya, kepada semua hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi forum yang diadakan pada malam ini adalah bersempena dengan program saringan kesihatan dalam komuniti yang akan diadakan pada esok hari. Jadi program itu dianjurkan bersama masjid ini dengan klinik kesihatan Kuala Perlis. Jadi saya mengalu-ngalukan mengajak tuan-tuan dan puan-puan daripada Kampung Surau, Kampung Sentang ini untuk hadir esok hari di masjid kita. Di pekarangan masjid kita ini akan diadakan saringan kesihatan, pastinya secara percuma. Pada masa yang sama ada juga aktiviti-aktiviti lain untuk anak-anak, dan penting untuk kita ambil tahu pasal kesihatan ini untuk kebaikan kita jugalah, ya. Untuk kebaikan kita, kebaikan bersama, dan terutamanya selepas kita ni kembali semula, ya, selepas kita duduk berkurung lama, mungkin lama tak cek, kan, lama tak cek kesihatan sedap-sedap, ya, lebih tanu ke kurang tani ke. Jadi datang esok hari saringan kesihatan, ada untuk wanita juga ada saringan ujian-ujian khas yang boleh diambil, dan saya harapkan sama-samalah kita ke sini pada esok hari. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang telah disebut oleh pengerusi tadi, tuan imam kita, forum malam ini berbicarakan atau ingin mengupas mengenai salah faham rawatan Islam ataupun amalan kesihatan yang selalu disebut amalan kesihatan berteraskan Islam ataupun sunnah atau apa nama sekalipun. Dan ini acap kali kita dengar hari ini macam-macam, ya, macam-macam, sama ada yang betul ke, yang tak berapa betul ke, yang memang tak betul langsung, ya, jadi banyak.
Kadang-kadang kita pun duk tengok macam-macam, orang ni jual ini, orang ni jual ini dan ini. Dan lebih mengelirukan lagi ataupun kadang-kadang kita rasa menyulitkan lagi apabila dia letak nama agama. Dia letak nama ini adalah sunnah. Kan? Kadang-kadang produk tu tak dikaji dengan sebaiknya menurut tertib yang diiktiraf oleh sama ada oleh perubatan moden ataupun oleh pakar. Akhirnya dia memberikan satu kesan sampingan kepada kita dan juga akhirnya pada masa yang sama juga memberi nama buruk kepada agama. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan kesihatan dan sakit ini, kesihatan yang baik biasanya kalau kita tuan-tuan duk biasa dengar di kuliah-kuliah agama, kesihatan yang baik ini selalunya digambarkan sebagai nikmat, kurniaan daripada Tuhan kepada kita. Ya, sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut ni'matani ma'budun fihima katsiran minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang kerap kali dipandang enteng, dipandang mudah, dibuat lepa oleh orang ramai, iaitu dua benda, dua nikmat, kesihatan dan kelapangan. Dia maksudnya bila kita sebut nikmat ni, dia kurniaan Allah bagi kat kita. Dan dalam keadaan tertentu kita diarahkan, kita dianjurkan untuk meminta agar dikurniakan kesihatan. Kan macam tuan-tuan duk baca doa Allahumma afini fi badani, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kami kesihatan, afiah, kesejahteraan kepada badan kami. Itu bab sihat. Ya? Tapi adakah kita nak dapat sihat tu kita hanya duk doa saja? Tu satu bab. Satu bab lagi sakit. Sakit ini macam tuan-tuan selalu duk pergi dengar kuliah ustaz-ustaz kita, ustazah kita. Dia kata sakit ini mampu menghapuskan dosa. Dalam satu hadis, saya ingat saya oleh hadis Bukhari, disebut orang Islam yang sakit itu, bila sakit itu menghapuskan dosa dan kesalahannya sebagaimana digugurkan daun kering gugur daripada pokok. Lebih kurang macam tu. Jadi adakah bila kita sakit tu sebab tahu ni nak bagi habis dosa ni, tak payah pergi berubat lah, lama sikit banyak sikit dosa kurang. Betul ke faham macam tu? Jadi untuk kita faham lebih lanjut tentang hal ini, tentang konsep jaga kesihatan, konsep mendapatkan rawatan ini, kita minta panduan dan penjelasan, pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Najdi kita. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya bersama dengan tuan-tuan puan-puan untuk bersama-sama dalam satu forum wacana berkaitan tentang kesihatan yang disebutkan di awal tadi oleh Tuan Imam kita. Jadi insya-Allah untuk merungkaikan persoalan ini kita akan terus masuklah dalam pusingan yang pertama. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mukhri selaku moderator, sahabat saya Ustaz Mat Rizal, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengerusi masjid, Dr. Mukhri kita, barisan jawatan kuasa, ketua-ketua kampung, seterusnya para nazir masjid Negeri Perlis, ada 3-4 orang saya nampak pada malam ni, alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan puan muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan tak terlepas juga anak-anak kita yang turut bersama
yang mana pada minggu ni minggu cuti persekolahan. Jadi alhamdulillah nampak begitu baik, sambutan yang baik, anak-anak kita boleh mai ke masjid, dan kita seronok satu benda yang positif. Kerana pasal apa? Mereka inilah yang akan menjadi pimpinan selepas pada ni. 30 tahun lagi anak-anak ni lah yang akan melazimi mai ke masjid. Jadi kita rasa gembira, seronok sebab ada kanak-kanak. Jadi satu musibah kalau kata kita tengok masjid ni tak ada kanak-kanak, kita risau apa akan jadi pada masa akan datang 10 tahun 20 tahun lagi. Mungkin kita tak ada dah. Bila tak ada kanak-kanak, kita rasa mungkin masjid qaryah kita ni habis, tak ada siapa imarah. Tapi alhamdulillah malam ni tengok anak-anak qaryah di sini pakat mai belaka. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah. Baik, saya pada malam ni mai menggantikan bagi pihak Al-Fadhil Ustaz Nazim, CEO Maib. Dan seperti mana Dr. Mukhris bagi tahu tadi, Ustaz Nazim sampaikan salam lah kepada semua. Jadi begitulah kami di Maib ni company ya kata. Saya, Ustaz Najri Muhammad Nur, Ustaz Nazim Muhammad Nur, dan ada seorang lagi bahagian keuangan, nama Fatih Muhammad Nur. Jadi dia berkata kami ni company cukup baik. Sebab pasal apa? Saya ni bahagian mencadangkan bantuan, kira cadang. Ustaz Nazim bahagian lulus. Puan Fatimah tu yang saya sebut kata ni, dia sebagai orang yang buat pembayaran. Jadi elok company tiga-tiga ni, anak-anak maknuk ni kata, tapi bukan kami sahaja. Tak boleh dalam satu jabatan ni dia ada. Tapi kami ni bukan ada pertalian, tapi cuma kawan-kawan kerja. Tapi kebetulan nama ayah yang sama kata, nak jadikan serta. Jadi itulah orang kata pakai elok kata. Tapi yang paling berbisa sekali siapa? Saya. Sebab yang mula yang nak cadang tu lah. Kalau saya cadang banyak lah boleh. Jadi nak bagi tahu kata yang bisa sekali saya lah. Tak ada satu melawak kata. Okey, baik. Kembali kepada persoalan Dr. Mukhris tadi tanya kepada saya. Sakit ni sebagai penghapus dosa. Memang kalau apa yang telah disebutkan oleh Dr. Mukhris tadi, memang betul hadis-hadis yang telah dibacakan tadi menunjukkan kepada sakit ni sebagai satu elemen, satu faktor yang boleh menghapuskan dosa kita. Selain daripada kaedah-kaedah yang lain lah, kita bertaubat, kita banyakkan istighfar. Sakit ni secara automatiknya dia menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum-sebelum ini. Jadi itu satu benda, walaupun kita kata ini satu musibah Ustaz, penyakit ni satu demam, kita rasa sakit tak sihat, sakit tua, kita sakit macam-macam lah, kencing manis, darah tinggi, sakit buah pinggang, sakit macam-macam kata ni Ustaz ni kata ni, ini semua ni musibah kepada kami. Tapi kita yakin bahawa sebenarnya baginda Nabi SAW yang bagi tahu sendiri. Kita boleh percaya, kita boleh yakin pun sebab apa? Sebab Nabi SAW yang bagi tahu. Kalau jalan-jalan orang habaq, mungkin kita nak percaya tak percaya, sungguh ke dengan aku sakit ini nak boleh hapus dosa? Tapi yang bagi tahu perkara ini adalah baginda Nabi SAW sendiri yang bagi tahu. Ketika mana Abdullah bin Mas'ud melawat baginda Nabi SAW, dia pergi tengok. Dan ketika mana baginda Nabi SAW berkata gitu, sedang gering, sedang tak sihat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ni dia pegang baginda Nabi, dia kata, engkau sedang apa yang Abdullah kata, aku nampak engkau ni ya Rasulullah sedang menanggung kesakitan yang amat sangat. Kata, nescaya engkau pasti beroleh 2 pahala kebaikan, pahala-pahala yang banyak. Baginda Nabi SAW kata, benar. Kerana pasal apa? Sesungguhnya sakit ni adalah sebagai penghapus dosa. Dia akan luruh dosa-dosa tersebut sepertinya luruhnya daun-daun yang berguguran, daun-daun kering tu. Jadi alhamdulillah, walaupun sebahagian daripada kita ditimpa penyakit, ada kena demam, batuk, semua, dia mai saat macam tu saja. Tapi saat pun dia sakit sungguh-sungguh, tak boleh nak buat apa kerja, melainkan kita berehat sungguh-sungguh kata. Jadi dengan kesakitan tersebut Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala singkirkan dosa-dosa kita. Ini disebut sebagai kafarah, penghapus dosa. Dia tebus dosa-dosa kita ni. Jadi alhamdulillah, bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan kesakitan, kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita syukur. Sebab pasal apa? Allah Ta'ala bagi kesakitan yang kita rasa tu untuk kita muhasabah balik diri kita.
Sebisa mana pun yang panel pertama sebut tadi, saya yang panel pertama yang paling bisa, sebab dia boleh cadang orang, dia boleh cadang berapa amount nak bagi, kata contohlah kata kan. Tapi bila mai satu ketika bila Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, habis tak ada apa kata. Kemah tak sangga-sangga kata. Tapi bila mana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, Allah Ta'ala uji dengan permasalahan sedikit, kita ni manusia insan yang lemah, pasti akan kembali balik kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi sebagai panduan kepada kita, kita ketahuilah kata bahawasanya sakit ni sebagai penghapus dosa. Dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW ada Nabi sebut, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin wala ghamman wala adha hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Yang mana maksudnya hadis Nabi SAW menyebutkan, tidaklah ditimpa seseorang mukmin itu yang mana ditimpa dengan perasaan sakit secara berterusan, berasa penat dan khawatir dalam fikiran dia, berasa sedih dan hiba kerana sesuatu yang menimpanya, rasa gelisah di dalam hati dia, tak tentu hala, rasa mai tak senang hati, rasa kegelisahan tersebut dan sesuatu yang memedihkannya sehingga kan merasakan duri yang menusuk ke atas dirinya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan akan dosa-dosanya. Jadi bagi orang yang mengalami kesakitan yang tadi sebut, dia penyakit yang berpanjangan, berterusan. Adapun penyakit dia kegusaran dalam hati, tak duk berasa gelisah, rasa tak seronok, rasa sakit hati pun ada kata. Kadang-kadang sakit hati yang orang buat kepada kita ni, contoh kata kita ni jadi petugas di masjid. Bila mana orang main masjid ni adalah hamba Allah ni, dia tak pakai pelitup muka kan. Kita di masjid kita ni ada face mask kata. Kita pun hulur lah dekat dia, tanya, cik ada face mask tak ada? Dia buat tak tahu. Noh cik, ambil, kami pihak masjid sediakan face mask ni kata untuk kegunaan lah bila masuk dalam masjid. Dia pun ambil, dia duduk dalam masjid, sementara duduk dengar khutbah Jumaat, dia tak pakai pun kata. Jadi kita yang bagi ni berasa sakit hati you kata, marah tak sangka. Sebab pasal apa? Kita dah buat baik kat dia. Perasaan sakit hati tu pun Allah Ta'ala hapuskan dosa dalam diri kita. Kita berasa sakit hati sebab perbuatan orang, dan yang kita buat tu bukan satu benda kesalahan pun, kita buat kebaikan, tapi ada orang dia tak sahut kebaikan yang kita buat tu. Jadi bila mana sakit hati tersebut, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Jadi itulah sehingga kan kita terkena duri yang menusuk kaki kita sekalipun, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Jadi macam mana Dr. Mukhlis tadi, lepas tu kita boleh ke Ustaz nak minta bagi biar lama lagi penyakit kita? Sebab pasal apa? Boleh hapus dosa kita banyak sikit kata. Jadi kita tak dianjurkan untuk minta macam tu. Sebaiknya kita minta afiah dalam diri kita supaya Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, dan dengan kesihatan yang baik ni kita dapat melakukan kerja-kerja amal ibadah, amal-amal seharian kita, dan dalam masa yang sama juga kita insaf akan diri kita yang mana sebelum ni mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak salah silap, mungkin kita banyak melewat-lewatkan solat. Bukan tak buat, kita buat, tapi kita lalai. Dah masuk waktu, kita lalai lagi. Biarlah tunggu pukul 8 kata. Pukul 8 baru waktu yakin nak sembahyang maghrib. Dia kata lagu tu. Habis dia tengok cerita drama kat TV, dia kata pukul 8 baru jam waktu yang yakin. Kadang-kadang aku takut, aku sembahyang kok terawal kata. Kan? Duk biasa maghrib ke apa, mulut kita ni 7.30 masuk maghrib. Tiba-tiba satu hari tu 7.48 masuk maghrib kata. Dia sembahyang awal, dia berasa rugi tak sangka-sangka kata. Jadi aku ambil masa yang yakin, pukul 8 aku sembahyang. Pukul 8 memang confirm. Kita melengahkan solat. Sebab pasal apa? Kita buat kerja hak lain dulu. Kita utamakan dunia kita, utamakan keseronokan hiburan. Mungkin itu sebahagian Allah Ta'ala nak bagi kesedaran kepada kita. Pasal apa? Perkara utama dalam kehidupan kita ni adalah kita tumpukan kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tentang kepentingan pasal apa
kita perlu menjaga kesihatan diri kita. Dan pasal apa kita perlu menjaga kesihatan diri kita? Ini adalah salah satu tuntutan dalam Islam untuk kita pastikan diri kita sihat. Dan kesihatan yang baik juga akan menjaminkan akal yang baik. Kita sihat tubuh badan, akal kita jadi waras, jadi elok. Kita boleh berfikir dengan baik. Kalau kata kita tak sihat, kita tak boleh buat pertimbangan. Dalam keadaan kita demam, kita tak sihat. Mungkin orang ramai bertanya nak buat keputusan, kita tak boleh nak beri keputusan yang baik sebab pertimbangan kita tak boleh nak fikir dengan elok sebab kesihatan kita tak sempurna. Tapi dengan kesihatan yang baik, kita boleh guna otak akal kita. Kita ada pertimbangan yang waras, kita boleh buat kerja yang baik. Dan dengan kesihatan anggota tubuh badan yang baik ini juga, kita boleh buat macam-macam perkara, terutamanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam doktor sebut tadi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh sekalian manusia ni, as-sihah, nikmat kesihatan, wal faragh, dan masa lapang. Waktu sihat ni, hari ni kita sihat ni, kita tak sedap kesihatan kita. Tapi bila mai sakit, Allah rugilah kata. Kalau masa aku sihat kemarin dulu ni, aku buat sungguh-sungguh kerja hak yang nak kena siapkan ni, selesai dah kerja aku. Hari ni tiba-tiba aku demam, esok nak kena hantar deadline dia, nak kena hantar assignment, nak kena hantar kerja. Hari ni aku tak larat nak buat kerja. Ini satu kerugian bagi kita. Jadi waktu sihat ni, kita pulun sungguh-sungguh buat ibadah, baca Quran. Macam mana saya sebut, waktu kita duduk sihat ni, waktu kita ada gigi yang penuh ni lah, baca Quran pun senang. Nak sebut huruf fa, bila mana gigi penuh cukup elok, gigi depan ni ada lagi boleh sebut fa. Tapi kalau gigi depan, gigi kapak kita sebut ni, kalau tak ada, dia sebut fa tak boleh dah, sebut pa, dia tak boleh. Itu nikmat. Kita tak boleh nak sebut macam dengan orang. Ini nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka kita gunakanlah di usia muda kita. Ada hadis-hadis yang lain lagi Nabi tuntut kepada kita, suruh kita kejar 5 perkara. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara. Kita pulun 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yang mana antara salah satunya sihat sebelum waktu sakit kita. Bila sakit, bukan tak boleh buat apa, tapi dia terhad. Kita boleh buat kerja, contoh kata kita boleh buat kerja 80 kalau kata kita sihat. Tapi kita bila main sakit boleh buat 10, boleh buat 12, macam tu je kemampuan kita. Jadi itulah kepentingan nikmat kesihatan dalam diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Untuk pusingan yang pertama ni, saya serahkan balik kepada Dr. Mukhris. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Najdi. Tadi Fadil Ustaz dah terangkan ataupun bangkitkan beberapa tentang salah faham untuk dalam kita menjaga kesihatan ataupun mendapatkan rawatan, terutamanya apabila kita ditimpa kesakitan. Soalan yang hampir sama kepada Fadil Ustaz Marizal berkaitan dengan salah faham yang berlaku pada hari ini, berkaitan dengan pertama tentang penjagaan kesihatan, gaya hidup sihat dan sebagainya. Macam mana kita, bagaimana agama menuntut kita, sama ada agama menuntut ke, agama larang ke, macam mana. Dan yang kedua berkaitan dengan dalam merawat sakit yang kita tempuhi. Mungkin pada masa yang sama Fadil Ustaz mungkin boleh tambah lagi berkaitan dengan kesihatan menurut agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Dr. Mukhris, pengurusi majlis, merangkap pengurusi masjid pada malam ini.
yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Najdi, panel yang kedua, panel yang pertama, dan seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana saya baca dalam undang-undang baru, dia kata memakai pelitup muka ni tidak lagi wajib. Saya ingat saya boleh buka kot. Lah. Pasal dia jadi macam sesak nafas sikit. Kan? Okey. Pertama, bila tersebarnya poster forum pada malam ini, berlaku khilaf di kalangan orang awam siapa moderator. Kan? Pasal tak dinyatakan. Sebab tajuk kesihatan, dan dalam gambar itu ada ustaz 2 orang, ada doktor seorang. Doktor Mukhris lah. Jadi yang doktor ni mesti cakap kesihatan, yang ustaz ni takkan nak cakap sampai 2 orang. Kan? Doktor Mukhris ni dia pakar undang-undang. Jadi sebahagian jemaah ni mungkin tak kenal beliau secara dekat. Jadi beliau ni ialah pakar undang-undang yang mengajar di Universiti Utara Malaysia. Kan? Jadi beliau boleh juga bercakap tentang agama. Kan? Tuan-tuan dengar tadi pun, yang ni pun sakan juga. Tidak tak lantik jadi pengurusi masjid lah. Kan? Dia jadi pengurusi cawangan lah. Kan? Baik tuan-tuan, yang tu saya intro sikit. Balik kepada tajuk kita, jaga kesihatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia ada sebut satu perkataan yang sangat masyhur, yang sangat hebat. Sebab orang kita ni dia salah faham. Nombor 1, dia menganggap bahawa menjaga kesihatan, senaman, exercise adalah urusan dunia yang tak ada kaitan dengan agama. Ini berlaku kepada siapa? Abu Darda. Sebab itu orang kita ni dengan penjagaan kesihatan, exercise, senaman dan sebagainya ni, dia agak jauh. Kita jarang nak nampak orang Melayu exercise. Dia kata sembahyang cukup 5 waktu. Sembahyang tu pun nak tuin naik pun, nak kenjuin naik pun teruk. Tapi cuba tuan-tuan tengok, sebahagian kaum budaya yang bukan daripada orang Melayu ni, dia bersenaman rajin tak? Terutama sekali Chinese. Tuan-tuan tengok, kita pergi sembahyang subuh, mereka lagi awal. Kita pergi jogging di Gua Cendrawasih tu, kita baru sampai, mereka dah nak balik. Siap, pagi tu saya pergi siap dengan pedang ni. Dengan apa? Dia panggil senaman pedang. Kita takat senaman, saya dengan Ustaz Najdi ni takat senaman mulut dia. Kan? Malam-malam senaman mulut dia. Tapi saya nak bagi taunya, yang pertama, orang kita telah salah faham apabila dia menganggap exercise, jogging dan sebagainya itu riyadhah adalah bukan daripada bahagian tuntutan agama. Dalam bahasa yang mudah, dia tak anggap kata itu sebahagian daripada ibadah. Yang ni salah. Sebab itu ada hadis Nabi tuan-tuan, hadis ni sahih. Apa dia? Ada hadis Nabi mencela orang yang gemuk. Ada kan hadis tu? Dan Dr. Mukhris ni dia boleh jadi role model. Dia dulu bukanlah gemuk berisi. Ustaz Najdi tak, dia aktif. Dia aktif, dia tak termasuklah hadis tu. Panjanglah syarah dia. Tuan-tuan silap duk tengok dia pasal apa, bukan saya masukkan dia. Tak, dia tak termasuk. Dia aktif. Dia ada cerita yang apa ni. Baik. Kalau kita tengok, agama suruh kita sihat. Al-Imam Syafi'i, tadi saya sebut perkataan dia seperti yang dinukilkan oleh Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Apa dia kata Al-Imam Syafi'i? Aku tidak
mengetahui ada ilmu yang lebih berharga, yang lebih bernilai selepas daripada ilmu agama, al-halal wal haram. Dia kata al-halal wal haram. Pasal kita tahu Al-Imam Syafi'i dia tokoh dalam bidang fiqh. Sebab itu bila dia bercakap lebih pada fiqh. Dia kata ilmu yang paling mahal, yang paling berguna, yang paling bermanfaat, yang paling bernilai selepas daripada ilmu hukum hakam, fiqh, halal haram ni ilmu apa? At-tib. Ilmu yang berkaitan dengan kedokteran, berkaitan dengan kesihatan. Dan dia sebut juga dalam tempat yang lain, dalam manaqib dia, dalam biografi dia, Al-Imam Syafi'i kata apa? Pasal itu tuan-tuan, saya kempen selain daripada kita usaha anak kita mengaji jadi ustaz, jadi ustazah, kan? Ramai orang nak train, nak didik anak dia jadi ustazah. Lepas tu dia tak mau ustazah biasa, dia nak jadi ustazah yang pandai ceramah. Dia tak tahulah pasal apa. Tuan-tuan, saya nak kempen satu lagi malam ni, mai kita cuba azam dalam keluarga kita, kalau kita tak mampu pergi ke situ, kita nak salah seorang anak kita jadi doktor kesihatan lah. Doktor ni pun okey ke? Doktor juga yang penting kan, orang sebut doktor. Sebab ilmu ini sangat berharga, kata Al-Imam Syafi'i. Sebab itu orang yang tuan-tuan, orang yang bekerja dalam bidang kesihatan sangat besar manfaatnya. Kadang-kadang saya, mungkin sebahagian tak setuju, tapi saya boleh sebut lebih besar manfaat sebahagian orang agama yang merapu tu dengan orang yang kerja hospital tu lagi bagus. Sebab tuan-tuan nampak, segala urusan kita dia bertindak daripada diri kita yang sihat. Dan kita sihat ni dengan apa? Dengan jasa orang yang bekerja dalam bidang kesihatan. Tuan-tuan bayang, semua tu yang kerja di hospital tu semua hari-hari buat pahala. Yang penting mereka ikhlas lah, kan? Sebab bila kita masuk dalam hospital sakit, apa satu tak boleh buat. Nak semayang tak boleh, nak puasa tak boleh. Lepas tu mereka repair kita, mereka rawat kita, lega. Kita keluar mai boleh buat ibadat, boleh cari makan. Tak ada pahala ke? Kita duk nampak jawatan kuasa masjid, kita duk nampak kerja di masjid, jadi tu imam je boleh pahala. Kita tak nampak kerja di hospital tu pun besar pahala, kan? Kalau tak lega di situ, kita tak boleh mai di sini. Nampak? Hari tu kita semua tutup masjid. Pasal apa? Masjid tutup, pasar raya tutup. Yang tak tutup apa? Yang tak tutup hospital. Hari tu semua pakat jadi doktor. Pasal apa? Nak keluar melewat kot gangang. Boleh tanya ni saya petugas kesihatan. Dah saya nak abang ya besar. Al-Imam Syafi'i kata apa? Dia kata ilmu ni ilman. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu akhirah, ilmu akhirat, ilmu akhirat, iaitu al-fiqh. Dia kata ilmu ni hanya ada dua ya. Dalam konteks tu lah. Ilmu lain pun ada lah, tapi dalam konteks dia duk bercakap tentang manfaat pada manusia ni, yang pertama ilmu apa? Ilmu akhirat, iaitu al-fiqh. Penting lah pasal kita nak semayang, kita nak puasa apa semua, kita kena tahu hukum hakam. Mana boleh kita duk pergi semayang ikut dan apa semua, penting lah, kan? Fardu ain apa semua tu. Dia kata yang kedua ilmu dunia, ilmu dunia. Dan kata dia ilmu dunia tu ilmu apa? Al-Imam Syafi'i kata ilmu dunia tu ilmu apa? Ilmu at-tib, ilmu kesihatan atau kedokteran. Dia meninggal tahun apa? 204. Artinya dia dah sebut lama dah. Dia dah sebut lama dah tentang kesihatan ni. Okey, baik. Saya nak sebut juga, tuan-tuan pernah dengar kisah yang ni, saya nak tambah yang Ustaz Najdi kata ni tentang Abu Darda, tentang soal jaga kesihatan ni. Pasal orang kita kadang-kadang dia tak nampak kata benda tu sebahagian daripada tuntutan agama. Jadi bila dia tak rasa, bila dia buat benda tu agama suruh, dia tak rasa semangat. Pasal tu saya kempen tuan-tuan ni. Sekali saya nak sebut juga, saya kempen bukan suruh tuan-tuan makan suplemen ke, makan apa, saya suruh tuan-tuan jogging, exercise. Esok mai check
Esok mai cek darah apa semua, kan, gula apa semua. Depa ni kadang-kadang pandai. Nak mai cek bosor, nak mai cek pantang. Tak makan lah. Esok nak jumpa doktor pantang. Kan. Saya tahu sikit kan. Nak sebut ya. Abu Darda ni dia bersaudara dengan Salman Al-Farisi. Dia orang Madinah. Bila Salman pergi rumah dia, pasal isteri dia duk mengadu, kata dia ni siang malam salat sampai ke bini tak cara, dan dia tak tidur, puasa semayang apa semua tak tidur. Bila dia pergi rumah Abu Darda, hadis ni selalu saya baca, cuma saya nak ringkaskan. Bila dia pergi kepada rumah Abu Darda, dia kata dekat Abu Darda, Abu Darda suruh dia makan, dia tak mau makan. Dia puasa. Abu Darda kata makanlah. Kalau hang tak makan, aku tak makan. Dia pun makan. Esok malamnya dia nak tidur. Dia suruh, dia kata, Abu Darda kata tidur. Abu Darda tak mau tidur. Abu Darda pergi semayang. Salman kata tidurlah, saat lagi dekat nak subuh ke 1/3 akhir aku gerak. Hang tidur dulu. Pendekkan cerita tuan-tuan, sebelum balik Salman ada bagi satu nasihat pada Abu Darda. Salman kata apa? Wa inna li rabbika alaika haqqa. Kita dalam hidup ni untuk Tuhan Allah ada keperluan, kewajipan, tuntutan yang kita kena buat. Ni kita duk buat tak sah ni, kewajipan, tuntutan, hak Allah Ta'ala. Salman bagi tahu, kita hidup ni bukan li rabbik sahaja, hak yang kita kena bagi. Salman kata wa inna alaika li nafsika wa inna li nafsika alaika haqqa. Li nafsika, saya nak fokus pada perkataan tu, untuk diri engkau. Alaika, ada satu tanggungjawab untuk engkau berikan hak. Sebab itu tuan-tuan, menjaga kesihatan, makan makanan yang berkhasiat, tidur yang secukupnya, dan sebagainya, apa sahaja yang memberikan manfaat dan kebaikan pada diri kita, termasuk di dalam hak yang kita kena tunaikan. Pasal itu agama tak bagi kita buat benda yang boleh mencederakan diri kita. Agama tak boleh buat satu benda yang merosakkan diri kita. Dan agama antara benda yang dia turun maqasid, agama suruh kita jaga apa dia? Nyawa, hifzun nafs. Jadi benda yang boleh membahayakan diri kita, boleh mengancam kesihatan kita, tak boleh. Banyak dalil-dalil kalau nak baca. Nampak? Jadi orang kita kadang-kadang dia nampak menjaga kesihatan ni bukan arahan, suruhan agama. Okey. Menjawablah. Ada soalan lagi tak? Soalan tu je? Yang tu je? Oh, cukup? Okey. Nanti saya sambung untuk bahagian yang kedua. Jadi saya minta tuan-tuan, pagi esok kita mangkit salat subuh, itu hak Tuhan kita. Janganlah pula, saya duk kata banyak kali dah, janganlah pula sekali lagi tuan-tuan tak mangkit sembahyang subuh, mangkit pergi kayuh gerek. Tak mangkit sembahyang subuh, mangkit pergi duk jogging. Tak mau juga macam tu. Kita seimbang. Kita mangkit, kita main sembahyang subuh, lepas tu zikir sikit apa semua, tuan-tuan balik jalan kaki, kan, peace, senaman pula. Untuk apa? Untuk diri kita. Nampak? Ini tuntutan agama, ibadah. Nampak? Sesiapa yang sengaja mencampakkan diri dia dalam kebinasaan, dia tahu kata benda tu bahaya, dia pergi langgar juga, dia berdosa. Dia berdosa. Ini bukan main-main. So tuan-tuan yang tak jaga kesihatan ni boleh jatuh berdosa. Kenapa? Mencampakkan diri tuan-tuan dalam kebinasaan. Ini kita kena ambil berat. Sebab itu tuan-tuan, yang mana nampak obesiti sikit kena senaman lah sikit, yang mana ada penyakit-penyakit kena pantang dan sebagainya, kan? Kerana ini juga sebahagian, bila tuan-tuan sakit, apa masalah dia? Tuan-tuan tak boleh buat ibadat. Betul tak? Duk kerja masuk hospital. Nanti saya akan sentuh juga pasal orang Melayu ni punya khurafat ni berkaitan dengan perubatan ni, insya-Allah dalam pusingan yang kedua. Allah Taala a'lam. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal.
Dia memang luar biasa dia. Ya. Dia penyampaian dia, ya, ilmu dia, ya. Jadi terima kasih banyak-banyak atas penjelasan. Dia jarang juga ahli panel yang beri pengenalan tentang pengerusi ni. Biasa pengerusi bagi pengenalan tentang ahli panel. Kita bagi laluan untuk azan dulu kot, no? Masuk lah. Azan. Masuk. Kita punya muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung untuk pusingan yang kedua bagi forum kita, berkenaan dengan salah faham berkaitan dengan rawatan dan rawatan dalam Islam ataupun penjagaan kesihatan dalam Islam, ataupun sering disebut juga penjagaan kesihatan menurut sunnah dan sebagainya. Jadi soalan saya kepada Al-Fadhil Ustaz Najdi, baru-baru ini bila kita tengok masa zaman PKP, zaman COVID 2-3 tahun yang lepas ni, kita tengok perbincangan di kalangan orang ramai berkaitan dengan vaksin, berkaitan dengan ubat tu, ubat ni. Jadi timbul persoalan berkaitan dengan perubatan moden ni. Jadi ada pula orang-orang yang dia mengambil pendekatan yang agak rigid. Dia kata, oh ni hati-hati dengan perubatan moden ni. Ada tak kena. Ni barat, agenda tertentu. Keluarlah semua benda. Dan kita pula di dalam dunia teknologi sekarang ni, komunikasi dan sebagainya, mudah
berita-berita yang macam-macam yang tidak disahkan oleh pakar sampai dibaca oleh orang ramai, orang yang baca sekali dah percaya. Oh, ini ada vaksin ni, ada benda ni, ubat ni, ada ubat ni. Jadi sikap kita orang Islam berkaitan dengan rawatan moden ini, sejauh mana dan apa pendekatan kita lah, senang cerita bila kita nak mendapatkan rawatan moden. Sebab kadang-kadang orang ni nampak perawatan moden ni macam tak apa nak selari dengan perubatan agama, kata mereka lah. Jadi betul ke Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk pusingan yang kedua, soalan yang diajukan macam mana rawatan moden pada hari ini. Kita tengok ada vaksinasi, ada perubatan moden ni. Hari ini kita, sebab sebahagiannya ada orang meragui, boleh percaya tak boleh percaya. Tambah baru-baru itu semasa pandemik COVID kita itu disuruh kita cucuk kata, suruh kita buh vaksin kata, bukan satu jadi dua, lepas dua beranak jadi tiga kata, kena vaksin kata ni. Jadi sejauh manakah kita nak percaya, kita nak ambil, kita nak yakin lah kata tentang rawatan-rawatan moden ni dan apa yang disarankan, terutamanya untuk kita ambil perkara tersebut. Macam contoh vaksinasi. Jadi suka saya sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah orang-orang yang kebingungan ni. Wahai orang-orang yang bingung, bukan bingung ni, orang yang kebingungan, tak tahu apa-apa, tak tahu tentang satu-satu perkara yang dia bukan ahli dia, Allah Ta'ala suruh fas'alu ahla zikr, tanyalah kepada orang yang mengetahui tentang perkara tersebut. In kuntum la ta'lamun, jika sekiranya kalian ni tak tahu tentang perkara tersebut, maka rujuk bagi orang yang sepatutnya, yang perlu, yang berhak untuk dalam perkara tersebut. Dalam bidang agama kita rujuk orang yang boleh bagi penerangan, penjelasan yang baik. Kita rujuk para ulama, rujuk mufti, rujuk orang agama, orang yang bidang-bidang dia. Bidang kesihatan, kita tanya dengan doktor, orang-orang yang mengamalkan pengamal perubatan, kita tanya kepada mereka. Jadi bila mana mereka yang berpengalaman, mereka yang berilmu, mereka yang ahli dalam bidang tersebut bercakap, memberi penjelasan kepada kita, maka kita boleh terima dan kita sebolehnya kita yakin, kita percaya. Dan hari ini kita sebut, kata contoh, kata macam kalau kata kita demam Ustaz, bolehkah kita pergi jumpa doktor? Bolehkah? Dia tak salah ke Ustaz kata? Selagi dia jadi kita pergi minta kepada satu yang lain pula, satu kuasa yang lain. Sebab kalau sakit, kalau apa ni, minta ke Allah kata, pergi jumpa doktor buat apa kata. Tapi itu ahli dia, mereka tahu apa yang sepatutnya untuk kita. Jadi kita perlukan ubat-ubatan untuk merawat penyakit kita. Likulli dawaun. Setiap penyakit itu ada penawar dia, ada ubat yang boleh bagi tawang penyakit tersebut. Maka kita kena cari penawar bagi ubat, bagi penyakit tersebut. Kita demam, kita cari apa? Kita tahulah paracetamol, kita makan Panadol. Kita sakit kaki, sakit pedih apa semua, kita mungkin boleh cari Poston ke apa benda ke, itu ubat-ubatan yang boleh kita ambil. Kata hati bermasalah, rawat macam mana? Rawat dengan berzikir, rawat dengan istighfar. Itu penawar-penawar yang boleh menawarkan penyakit-penyakit yang kita ada ni, kata. Jadi bila mana kita tak tahu tentang bab-bab perubatan yang moden hari ini ni, bila mana dah diberikan pengesahan, diberikan penjelasan oleh orang-orang yang ahli dia, maka kita tak ada lain, tak ada bukan, kita terima sahaja. Kita terima saja. Macam saranan kerajaan itu suruh kita vaksinasi, kita ambil ubat, kita cucuk vaksin tu untuk tujuan apa? Untuk tujuan ketahanan badan kita.
dan telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia kata boleh kena ambil benda ni, kata maka mereka dah bidang ahli mereka, mereka bagi cadangan macam tu, mereka suruh kita buat benda perkara tersebut, kita boleh ambil. Kerana pasal apa? Kita dah selamat sebab orang ahli dia yang bagi tahu. Cuba kalau kata bidang orang yang bidang lain kata, hang kena, kata kan, hang sakit ni, kata hang kena makan hak ni lah, kata kan, hang kena makan madu campur dengan bunga cengkeh, campur dengan bunga lawang, hang kena minum, kata. Sakit apa? Sakit kepala. Siapa yang bagi tahu? Tak tahu siapa dia. Dia orang tua mana atas habaq, kata, jumpa kat masjid. Jadi kita nak mendapatkan kesahihan ni, kita nak pada orang yang autoriti dia. Bukan kata kita tak boleh percaya, kata orang masjid habaq, kata kalau benda itu satu petua yang baik, kita boleh terima, tapi kita nak dapatkan kesahihan. Tapi dalam bidang macam contoh macam rawatan yang moden ni, dah ada doktor-doktor perubatan dah bagi tahu, kita tak ada lain, tak ada bukan, kita terima saja, kita akur apa yang telah direncanakan, apa yang telah diaturkan untuk kita. Sebab pasal apa hari ni kebelakangan ni ada juga orang yang menolak vaksin, bukan vaksin hak yang kita nak ambil ni, cucuk vaksin untuk anak-anak kecil ni, kata dia berkata pada kecil lagi ni pihak kerajaan buat bagi cucuk ni supaya anak kami jadi macam ni, cucuk macam ni jadi bodoh, jadi lemah, orang kata jadi tak erti apa, orang kata apa, diam, kata dia main macam-macam benda-benda perkara macam tu. Tapi bila main benda-benda macam tu, apa yang kita perlu buat? Kita perlu semak kesahihan, dan kalau benda tersebut tak ada dasar, tak ada dalil yang menguatkan apa kata-kata tomahan-tomahan tersebut, kita anggap itu sebagai satu benda yang tak berasas. Kita rujuk kepada ahli dia juga, rujuk kepada pakar perubatan, tanya mereka, tengok macam mana apa pandangan mereka. Kalau mereka kata tak ada masalah apa, kata kita boleh bagi anak-anak kita ikut jadual yang sepatutnya, berapa hari, berapa bulan pergi cucuk, berapa tahun pergi cucuk pula, kata. Jadi kita ikut apa yang telah dijadualkan. Jadi begitulah juga. Tapi saya kembali balik, kita mestilah dengan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana kita nak mengamalkan satu-satu perkara pun, hatta dalam pemakanan, dalam bab pemakanan, makanan kesihatan, ada sebahagian orang ni dia gaul habis semua. Dia kata hang sakit apa? Hang sakit hak ni, hang makan hak ni, kata. Semua dia bubuh ubat hak tu, kata. Sebagai contoh, tambah pula lagi cantik, dia sandarkan kepada pemakanan sunnah lah, kata. Dia habaq kata makan hak ni, kata sakit hang lega hak ni, hang makan hak ni sakit hang lega. Semua dia seolah-olah macam kita sebut apa, dia ta'assub satu-satu benda tu, kata. Ada benda yang ada mendatangkan faedah kepada kita, ada benda yang kita makan dia tak bagi apa kesan kepada kita, dia mungkin hanya sebagai suplemen kepada kita. Suplemen ni benda yang tambahan. Macam saya ni tak makan suplemen pun, makan memang bertambah dah pun, kata. Jadi sebab tu lah alhamdulillah saya duk tengok iklan pun, masa saya nak kena mai ganti tu saya duk berasa dah, kata aku nak bercakap macam mana ni, tepih kok ni sikit sahih kena kat aku, cakap kok ni sikit memang kena kat aku. Masuk soalan yang kedua, Ustaz Abang Rizal bubuh pau kena sebiji, kata. Tapi tak apalah Ustaz, kata saya ni sebagai aktif memang macam tu, katakan. Alhamdulillah. Jadi itulah kita kembali balik kepada tadi, kita dalam bab bidang-bidang rawatan yang moden ni, kita semak, kita cari orang yang berilmu, kita cari orang yang bidang dia untuk kita dapat kesahihan. Jangan kita semudah sewenang-wenangnya membabi buta, kita terima daripada artikel-artikel mana yang tak ada punca, tak ketahuan apa, kita terima sebagai benda tu sebagai panduan kita, sebagai benda pegangan kita. Kita tak boleh, kita kena pastikan ketulinan maklumat tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjawab apa yang telah diajukan oleh Dr. Mukhris tadi. Jazakallah khairan jazak. Fadil Ustaz Najdi. Ustaz Najdi ditekankan untuk kita tanya kepada orang yang pakar dan untuk semak. Bab tanya kepada orang yang mengetahui ni, esok ni kita buat ramai doktor-doktor untuk saringan tu. Jadi mai kau ada apa nak tanya kan, duk rasa
tak sedap tahu mana lama dah ni. Kau nak mai check, mai esok kita ada saringan kesihatan dalam komuniti, mai kita ada doktor-doktor kita tanya habis-habis, betul ke tak boleh makan hak ni kan. Depa kata angin, betul ke? Tanya doktor kan, ada kata angin tu dalam rawatan moden tu, cuba tanya doktor kita yang ada tu. Dan berkaitan dengan semak juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sekarang dia dalam grup WhatsApp tu macam-macam, macam-macam masuk. Kadang-kadang tu nampak tu macam betul dah daripada pakar kan, menurut seorang pakar di universiti apa-apa di Amerika Syarikat. Kadang-kadang saya saja tengok, ambil nama tu pergi tengok dekat website universiti tu, kadang-kadang tak wujud pun doktor tu kan, ada je daripada buat karangan-karangan. Jadi tuan-tuan hati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang dimasukkan dalam grup WhatsApp itu. Hati-hati, kadang-kadang tengok ubat ni atau produk, produk, nak kata ubat pun bukan ubat, produk ni boleh merawat ataupun merawat 20 jenis penyakit. Dia macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok banyak sangat jenis penyakit yang dirawat tu, tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Dia itu orang jual minyak angin dulu boleh lah kan. Ubat angin ini boleh melegakan 100 jenis penyakit. Memang angin lah kan. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan itu. Bahkan kalau mengikut undang-undang, ubat apa-apa produk kesihatan itu, dia tidak boleh dalam pengiklanan tu diletak boleh merawat apa-apa penyakit. Sebab tu kalau tuan-tuan baca betul, dia tak boleh letak perkataan rawat. Sebab yang boleh rawat itu adalah ataupun boleh mengubati itu ubat. Produk kesihatan walaupun ada tanda ada kelulusan KKM, tak semestinya ubat. Dia ada makanan tambahan kesihatan sahaja. Sebab tu adalah menjadi kesalahan kalau dia jual produk dia kata itu ubat, itu mungkin akan ada sesuatu yang tak kena. Kita beralih kepada Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal. Tadi dia dah highlight dah, dia duduk bagi iklan dah. Ada benda-benda yang dia nak kongsikan bersama dengan kita berkaitan dengan salah faham di kalangan masyarakat kita. Namun pada masa yang sama, kita juga ingin dapatkan penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz mengenai tentang penjualan produk yang saya sebut tadi tu. Produk-produk yang menggunakan nama agama. Sejauh mana benda ni dibenarkan ataupun dari sudut etika beragama kita, sunnah dan sebagainya, dan apa sikap kita sebenarnya kan, boleh ke tak boleh ke, ataupun perlukah kita berhati-hati dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillah. Terima kasih Dr. Mukhris dan Ustaz Najdi. Saya nak sebut sikit tadi, bagus Dr. Mukhris bagi pencerahan yang menarik tentang jenis-jenis. Dr. Ustaz Najdi pun sebut kan, kita nak makan ubat tu sakit ni, nak makan. Tuan-tuan, pertama kita kena letakkan seseorang tu di bidang dia. Okey, saya nak bawa beberapa perkara. Apabila Nabi sakit, baginda berubat. Itu pertama, baginda berubat. Walaupun hukum berubat sakit ni khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata siapa yang sakit wajib, kalau dia tak pergi berubat dia berdosa. Dasarkan pada hadis yang dibacakan di awal oleh Ustaz Najdi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila Allah Ta'ala buat turun penyakit, dia akan buat turun ubat. Fatadawaw, maka Nabi kata hendaklah kamu berubat. Dia wajib lah. Sebahagian ulama kata sunat kita berubat ni. Antaranya di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau tuan-tuan sakit dan benda tu tak memudaratkan, tak teruk sangat, tuan-tuan tak mau pi berubat, dia hanyalah sunat, seperti yang disebut oleh An-Nawawi berdasarkan dalil apa? Seorang wanita yang terkena
rasukan. Nabi bagi pilihan. Nabi kata aku boleh berdoa supaya engkau lega, ataupun engkau boleh sabar di atas sakit itu, engkau akan mendapat pahala yang besar. Maksud kalau benda wajib tak boleh bagi pilihan, kena berubat lah. Maksud saya hukum berubat ni khilaf, tak apa, tinggal isu tu. So bila Nabi sakit, orang mari jumpa Nabi, Nabi berubat ke tak? Berubat. Seperti yang disebut oleh Aisyah di dalam riwayat Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad. Urwah ibnu Zubair, siapa dia Urwah ni? Tabi'in, dia bukan sahabat. Abang dia sahabat, Abdullah bin Zubair. Urwah kan, Urwah anak kepada Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ni menikah dengan Asma, boleh anak nama Abdullah, boleh anak nama Urwah. Jadi Urwah dengan Aisyah ni dia kenal ke mana? Anak saudara, anak menakan. Urwah ni anak menakan Aisyah. Pasal Aisyah dengan Asma dua beradik. Aisyah bintu Abu Bakar, Asma pun binti Abu Bakar. Nampak tuan? Jadi Urwah ni tanya mak menakan dia. Dia kata, macam mana kau boleh pandai berubat orang ni? Tahu ubat-ubat ni? Akak kayu lah, herbah nu lah, apa semua ni, macam mana kau boleh tahu? Kau mengaji mana? Aisyah kata, dulu masa Nabi sakit, orang mari, wufudul Arab, wafdun, orang-orang luar mai ziarah Nabi, depa cadang dekat Nabi. Rasulullah try ubat ni, Rasulullah try ubat ni, Rasulullah try ubat ni. Jadi siapa yang pi bancuh ubat tu? Aisyah. Saya nak habaq apa? Nabi mengiktiraf, mengakui perubatan ubat ni. Saya nak bagi tuan-tuan faham bahawa Islam ni perubatan dia semua benda yang dibuktikan betul. Jadi macam yang doktor sebut tadi, kalau kita sakit kita makan ubat hospital, yang tu pun perubatan Islam. Betul tak? Ada orang dia kata perubatan hospital Tuanku Fauziah tu perubatan Islam lah tu. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis, semua itu ubat Islam lah tu. Panadol tu ubat Islam lah tu. Sebab telah dikaji dan dibuktikan. Cuma orang kita ni lagu tu lah, dia bukan nak percaya dekat doktor, dia percaya kat kawan dia. Saya nak sebut 2-3 perkara. Pertama, tuan-tuan dengar, bila Nabi sebut habbatus sauda, Nabi sebut madu. Ni saya nak sebut ni, pasal walaupun kita di sini dah ramai, tapi yang tengok live ni saya ingat lagi ramai, dan saya tahu benda ni akan tersebar. So saya nak bagi ingatan pada semua masyarakat. Bila kita sebut, Nabi sebut habbatus sauda, Nabi sebut madu, Nabi sebut apa lagi? Tamar. Nabi sebut lagi ni tamar Hind, ni apa, asam Jawa dan sebagainya. Ada dalam hadis Nabi sebut ubat-ubat ni. Tuan-tuan, pasal apa Nabi tak pernah sebut akar seruntun? Pasal apa Nabi tak pernah sebut makan pegaga? Pasal apa Nabi tak pernah sebut ginseng? Saya nak tanya tuan-tuan ni, cuba jawab. Hendaklah kamu semua makan ginseng, hendaklah kamu semua makan pegaga, hendaklah kamu semua makan apa lagi? Orang Melayu makan apa lagi? Tongkat Ali. Nah, tongkat Ali. Pasal apa Nabi tak pernah sebut ubat Melayu? Pasal apa Nabi tak pernah sebut ubat India? Pasal apa Nabi tak pernah sebut ubat Cina? Kerana Nabi duduk di Arab. Jadi ubat yang Nabi sebut itu bukan wahyu. Ini seperti yang disebut oleh Ibnu Khaldun, disebut oleh Qadhi Iyad, bahawa apabila Nabi sebut tentang ubat, Nabi sebut ubat Arab. Maknanya kerana dia bukan wahyu, dia benda yang Nabi tengok daripada pengalaman dia, tengok orang Arab makan lega. Ibnu Hajar kata apa? Ibnu Hajar kata
Habbatus sauda, yang kita duk pepak siang malam ni, dengar bagi elok. Orang darah tinggi tak boleh makan habbatus sauda. Orang darah tinggi, tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan tahu tak, Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari, dia mengalami sakit buah pinggang. Dia menulis satu tulisan yang sangat bagus. Saya nak kongsi. Tuan-tuan tak payah baca. Saya dah baca, saya nak cerita. Senang. Saya bukan suruh tuan-tuan baca. Jangan susah hati, jangan takut, jangan kecemah. Tak payah baca. Saya ulang sekali lagi, saya dah baca. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Depa susah hati lah, dia suruh baca apa pula ni kan. Orang kita ni baca tak mau. Okey. Sekali saya nak kek juga dengan Queen Elizabeth yang mati ni. Ada kek kau dengan tajuk kita ni? Ada. Okey. Sebelum tu, Queen Elizabeth ni saya tak kenal sangat, tapi Dr. Mukhlis kenal lah, pasal dia pergi mengaji di sana. Kan. Dia rapat lah dengan Queen Elizabeth. Okey. So saya nak cerita kat tuan-tuan. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Ibnu Hajar kata, habbatus sauda, dia hanya sesuai untuk tempat penyakit sejuk. Dia tak boleh, dia tak mau, tak mujarab untuk penyakit panas. Pelik tak? Pelik. Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim ni, dia pesakit buah pinggang. Dia tulis dalam tulisan tu, dia kata satu hari dia buka puasa makan buah kurma. Pasal Nabi kata makan buah kurma. Kurma ni dia tinggi apa? Jangan duk makan banyak sangat. Kurma ni tinggi potasium. Potasium, dia tinggi potasium ni. Untuk orang yang sakit buah pinggang, dia tak boleh makan benda yang tinggi kandungan potasium. Apa dia lagi yang tinggi potasium? Kena tahu lah. Jahannam buah pinggang ni, pasal kita duk makan benda-benda tu. Buah pinggang ni dia macam karburator tau. Cerita buah pinggang tak tahu. Karburator motor tu. Karburator motor tu dia campur semua, dia proses tau. Jadi buah pinggang ni dia tempat proses. Jadi bila tuan-tuan makan potasium tinggi ni, antara potasium tinggi pisang. Siapa yang makan pisang banyak, dia punya kadar potasium dia tinggi, menyebabkan buah pinggang dia terpaksa bekerja teruk, lama-lama jahanam. Rosak. Jadi antara benda yang menjahanamkan buah pinggang ni apa dia? Ni duk makan suplemen ni. Suplemen timbang kilo ni. Apa? Penghulu segala makjun. Dia pun tak boleh saman saya tak sebut betul ratu segala ni. Tuan-tuan, ni semua produk timbang kilo. Buat satu tempat dia, boh nama lain-lain. Lagi satu tuan-tuan, yang mereka duk kata makanan sunnah ni, yang saya nak jawab ni, makanan sunnah ni. Saya tahu video ni akan viral. Dan kita akan bagi tahu masyarakat supaya jangan kena tipu dengan pok ni. Saya nak sebutnya, okey, madu, dia makan kurma banyak. Dia makan kurma lebih sikit. Lepas tu jantung dia berdebar. Dia kata dalam jemaah tu ada seorang doktor perubatan. Tengok dia siapa doktor, dia kata jantung saya berdebar sikit. Dia pesakit buah pinggang. Jadi nak pendekkan cerita, doktor tu kata ustaz kena kurangkan, jangan makan banyak sangat buah kurma. Kalau kita dengar orang larang makan buah kurma, benci sunnah. Tengok Nabi makan, dia pun tak bagi kita makan. Untuk orang yang sakit buah pinggang atau orang yang kencing manis kronik, dia tak boleh makan benda-benda yang tinggi potasium, tinggi gula ni, tak boleh. Walaupun Nabi suruh, pasal ini urusan kesihatan. Nampak tuan-tuan? Sebab itu bila kita okey, Nabi suruh makan habbatus sauda, betul. Tapi berapa banyak? Berapa banyak? Dan tuan-tuan kena tahu sesuai tak sesuai. Sebab Nabi sebut umum makan habbatus sauda, tapi kita kena cek diri kita ni sesuai tak sesuai. Banyak mana kita nak makan? Satu sudu ke? Satu cawan ke? Lepas tu mai pula ni yang geng-geng nak jual makanan. Lah ni tuan-tuan, semua benda kalau kait dengan Nabi laku tak? Laku. Tuan-tuan jual lah apa-apa pun kait dengan Nabi mesti laku. Benda apa kalau ada Nabi hujung tu sahih laku. Brand Nabi ni orang beli lah. Pasal itu hari ni tuan-tuan, saya pun terkejut. Queen Elizabeth tu pun ada kaitan dengan Nabi. Cucu Nabi. Tu dia. Kita ingatkan produk tu saja hampa nak buh nama Nabi. Queen Elizabeth pun demam kita. Lepas tu yang pula
Yang satu geng kata Queen Elizabeth tu keturunan Nabi. Tak apalah, biar pergi kat mereka lah. Ni yang satu lagi, Queen Elizabeth tu keturunan Firaun pula dah. Yang hampa duk bersabuk dia keturunan apa tu buat apa? Manusia ni dia bukan masuk syurga kerana keturunan. Tuan-tuan toh kalau cek keturunan tuan-tuan toh keturunan siapa kita? Kita ni keturunan Megat Terawis. Kacau. Sebenarnya abang ya, tak ada kaitan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang jual barang-barang yang kata Nabi ni produk makanan sunnah, macam Ustaz Najdi sebut tadi. Betul dia sebut. Campur habatus sauda, campur madu, campur ni, semua dia campur 5 dalam 1. Inilah makanan sunnah. Ini bukan makanan sunnah, ini makanan punah. Nabi sendiri tak pernah makan lagu hampa makan ni. Nabi tak pernah campur madu dengan habatus sauda. Nabi tak pernah gue lagu hampa gue ni. Hampa gue satu macam, lepas tu hampa pergi tenyeh buh atas nama Nabi. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, siapa yang jual benda ni, dia telah berdusta atas nama Nabi. Pasal Nabi tak pernah endorse ni makanan-makanan ni. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, suplemen ni yang makanan tambahan ni, pertama macam disebut oleh Dr. Mukris tadi ni, bukan ubat. Sebab tu saya tanya doktor, saya bukan buat pandai sendiri, saya ada nombor, saya simpan. Oleh kerana saya ada anak, saya simpan doktor pakar kanak-kanak. Oleh kerana saya ada isteri perempuan, saya simpan pakar apa? Sakit puan. Semua nombor-nombor kita tanya. Kita tak simpan nombor Tok Bomo, kita tak simpan banyak sangat. Nombor-nombor apa ustaz ke apa ke, kita tanya. Baru ni saya bagi contoh. Ni tak mahal lah, saya bagi contoh. Isteri saya bersalin dalam tempoh pantang. Saya tanya doktor, pakar ONG ni, obstetric and gynecology ni, pakar betul lah, bukan pakar muhung ni. Saya kata, doktor, saya nak balik jaga isteri saya ni, saya nak kena jaga dia ni. Tolong habang, benda apa dia boleh makan, benda apa dia tak boleh makan. Saya tanya dia. Orang ada ilmu bila jawab tuan-tuan, kemas. Makanlah apa sahaja yang halal. Ayam bagus, daging bagus, ini semua protein, boleh mencepatkan luka. Pasal dia Caesar belah. Daging boleh makan, ayam boleh makan, ikan bagi makan banyak-banyak. Makan, semua boleh makan. Jangan benda yang gatal, alergik tak boleh makan. Senang nak jaga orang pentang tak? Tapi kalau doktor kampung, bukan saya marah, ikan kering nak lega macam mana? Bukan ada protein, tak ada khasiat. Honu tak boleh, honi tak boleh. Honu tak boleh makan honi. Sat lagi kalau minum air banyak, kaki bengkak, air bagus. Pantang-pantang ni. Saya tak nafikan lah tuan-tuan ni. Saya nak tanya, orang kita dia kena pakai stukin lah apa semua. Saya pergi satu hospital tengok bukan Muslim pantang pakai seluar pendek. Hang tak bentan lah. Tapi saya nak abang, kita buka minda kita. Pengetahuan mesti berasaskan kepada bukti. Itu yang kita nak abang. Jadi saya nak supaya tuan-tuan kena keluar. Boleh kita makan habatus sauda, boleh kita makan madu, boleh. Hatta Nabi tak bagi tau. Dalam hadis Bukhari Nabi kata apa? Jangan campur kurma muda dengan kurma tua. Jangan campur kurma dengan kismis. Hadis Bukhari dari Abu Qatadah. Ulama bahas pasal apa tak boleh campur. Dia kata tak boleh campur pasal yang tu jadi arak. Artinya Nabi tak suka campur-campur, tak ketahui halal ni. Orang kita kadang-kadang dia beriman dengan cakap mitos ni. Tuan-tuan, anak kita sakit, masuk hospital. Bila masuk hospital, doktor bukan Tok Bomo. Tok Bomo dahsyat. Anak tuan-tuan Bokmat dia tak pegang pun. Buat orang. Tapi bila kita pergi tuan-tuan, bila kita pergi hospital, dia ada kaedah dia nak tahu penyakit apa. Saya nak sebut ni pasal orang Melayu kadang-kadang dia sensitif benda ni. Apa dia tuan-tuan? Pertama dia akan ambil darah. Lepas tu dia tak jumpa punca penyakit. Mungkin dia ambil air kencing. Dia ambil air kencing, dia ambil najis, dia ambil darah. Last kali
dia akan ambil ayat tulang belakang. Apa tujuan dia? Nak tahu penyakit apa, nak diagnose, nak tahu penyakit apa, bagilah ambil. Oh my lah, doktor ni jangan lumpuh cucu siapa, bukan cucu dia, cucu siapa tak tahu. Cucu siapa? Jiran hang. Dok, jiran aku jumpa dengan jiran anak dia nu di Bahang mana tak tahu nu. Anak pada kawan tu dia anak menakan jiran dia nu, pi hospital ambil. Anak siapa ni? Tak tahu anak siapa. Tapi jiran nu jumpa jiran nu. Nah, abang kata ambil tulang belakang, lumpuh. Tuan-tuan, cuba bawa mai berapa orang yang ambil, berapa orang yang lumpuh. Tapi yang ni dia percayai. Pasal itu bukan kata bab perubatan ni, bab agama pun kita nak ubah payah. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita kena ingat, perubatan Islam ialah perubatan seluruh ubat rawatan yang terbaik. Hatta kalau kita tuan-tuan yang duk pergi, saya tanya pakar perubatan, dia kata tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi derma darah tu bagus tau. Derma darah ni bagus pasal dia ganti sel-sel darah dan sebagainya. Dia bertanya bekam macam mana? Bekam ni kalau kita ada sebab, Nabi bekam lah. Memang Nabi bekam, tapi Nabi bekam bersebab. Pasal Nabi sakit kepala, Nabi berbekam. Bukan hari-hari Nabi berbekam, kita hari-hari berbekam. Lepas tu satu lagi tuan-tuan, mereka duk habang apa? Geng bekam ni, mereka duk habang apa? Mereka duk habang apa? Mereka duk habang, mereka bekam tu keluar darah kotor. Pergi tanya doktor, betul tak? Oh, banyak darah kotor hang ni. Memanglah hati hang kotor. Tak ada kaitan, bukan darah kotor yang keluar. Dan kita hari ni tuan-tuan, saya balik pada bila kita faham ni tuan-tuan, mari orang mai jual ubat-ubat apa. Dan saya nasihat ni pasal apa tuan-tuan? Pasal orang sakit memang tempat untuk buat duit. Pasal orang sakit ni hang jual apa pun dia beli, pasal dia nak lega. Pasal itulah orang-orang kampung yang sakit lutut macam-macam dah. Katil, karan, kerusi, karan, semua saya nak sebut ni. Masuk mai kawan nu jual katil karan, mai kawan nu jual kerusi karan, mai kawan nu jual nu letak tani apa alat tabuh tang lutut ni. Tuan-tuan pergi hospital. Satu lagi mai lutut tua, lutut 60 takkan nak sama dengan lutut 30. So hadirin mukminin, saya nasihatkan bagi faham, Nabi tidak nafikan rawatan moden. Dan tuan-tuan, jampi ada tak ada? Ada dalam Islam. Boleh tak kita makan? Saya takut salah faham. Boleh makan habatus sauda, boleh makan madu, boleh makan, tak ada masalah. Tetapi ia adalah salah satu ikhtiar daripada ikhtiar yang ada. Dan kita wajib untuk tanya pada ahli, saya nak makan banyak mana. Dan tuan-tuan jangan hati-hati juga, produk ni sesuai tak dengan badan saya. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan bila makan ubat bukan dibagi sebarangan. Dia tengok jenis darah, dia tengok keadaan tuan-tuan, baru dia bagi ubat. Macam Dr. Ustaz Najri sebut lah, hang habak pilah penyakit apa pun, ayak tu dia. Saya ni sakit buah pinggang, ambil yang ni. Saya ni sakit darah tinggi, yang ni sakan. Hadirin mukminin, itu kadang-kadang salah faham yang besar. Dan bila orang kait dengan Nabi pasal apa? Pasal orang Islam bila berkait dengan Nabi, mereka akan mudah percaya. Ini yang kita bimbang. Sebab tu saya nasihat pada tuan-tuan, selidik agama, suruh kita selidik. Selidik, jangan kita mudah percaya dan jangan mudah terpengaruh. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal. Saya kira dua perkara yang ditekankan. Pertama, kena tanya kepada yang pakar dalam kesihatan. Mereka mengaji, orang yang berilmu. Tuhan dalam Al-Quran pun cerita dengan jelas, Allah mengangkat darjat orang yang berilmu itu. Dan orang berilmu ni dia macam-macam lah kan. Kesihatan, agama kan, kena pada yang tepatnya. Dan penjelasan Ustaz tadi cukup jelas lah. Bomo, doktor, kita tak ada masalah nak salah faham. Baru ni sebab saya pi Patani baru ni, rupanya saya baru dapat tangkap dia guna
dia panggil doktor perubatan tu, dia panggil bomo. Dia panggil bomo. So, sebab salah seorang yang saya jumpa tu doktor perubatan. Dia ahli parlimen di Patani tu, dia doktor perubatan. Jadi ada orang sebut kepada, tu bomo tu. Saya pun mula terkejut. Bomo boleh jadi ahli parlimen tu. Rupanya bomo tu adalah doktor di Patani. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar. Dan saya juga baru dengar dia guna istilah bomo gue. Bomo gue ni untuk peguam. Mana semua bomo? Bomo belaka. Okey. Jadi itu yang dijelaskan oleh Ustaz. Jadi satu lagi yang ditekankan juga adalah kaedah tu, semua perkara itu dia dah jalani, dah melalui pembuktian, dah terbukti. Maksudnya bukan untuk kita saja, tapi orang lain dah ada analisa, pemeriksaan, bahkan mungkin dah terbukti dah berpuluh tahun dah. Kita ni ada produk yang baru diformulakan sebulan 2 bulan baru lepas campur, asal ni sedap sikit kan, dah berbotol elok. Tu belum campur yang ekspor kilo daripada China lagi kan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita dapat banyak manfaat daripada forum malam ini, daripada Al-Fadhil Ustaz Najdi, daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal. Dan jangan lupa, esok kita ada saringan kesihatan dalam komuniti. Saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan hadir untuk kita jumpa dengan para doktor kita, buat saringan. Untuk golongan wanita juga ada saringan khas kaitan dengan sakit-sakit tertentu. Untuk sama-sama kita jaga kesihatan kita, kita jaga sekiranya ada penyakit, kita rawat sedaya upaya kita. Kita berusaha untuk merawat penyakit kita, dan di sana sekiranya tak sembuh ataupun lambat sembuh, adanya sentiasa ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha kita untuk merawat penyakit kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita pada malam ini kerana sudi untuk berkongsi pandangan dan ilmu dengan kita semua pada hari ini, pada malam ini. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. InsyaAllah moga kita jumpa lagi esok insya-Allah, dan program yang akan datang. Moga-moga masjid kita ini bukan sekadar menjadi masjid untuk kita berkumpul untuk beribadat, tapi juga untuk sama-sama kita menjadi satu pusat komuniti, aktiviti masyarakat untuk menuntut ilmu, untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing. Jadi kita berakhir di sini dahulu. Saya kira selepas ini ada jamuan, sedikit jamuan daripada yang disediakan untuk kesemua yang hadir pada hari ini, dan jamuan ini disumbangkan oleh klinik Dr. Haji Osman. Kita doakan agar klinik tersebut diberi kemudahan, kebaikan untuk mereka terus berkhidmat kepada masyarakat dan dimudahkan segala urusan. Jadi qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri majlis dengan tasbih kafarah.